Saya ada less than 48 hours, less than 36 hours for example. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni yang memang tak akan selesai? Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat tengah hari dan hari ni saya betul-betul confused kerana semalam was a public holiday. Jadi apabila ada public holiday semalam tu, saya rasa seperti hari Ahad dan saya rasa hari ini seperti hari Isnin. Jadi apabila saya menerima message as a reminder pagi tadi yang saya ada satu pertemuan pada pukul 9 pagi ini di satu tempat tu, saya jadi confused. Hari ini hari Isnin ke? Tapi appointment ni untuk hari Rabu. So it took me a while sebelum saya perasan yang semalam public holiday tu hari Selasa. So betul lah hari ni hari Rabu. But the advantage is besok lusa dah masuk weekend. So that's the beauty of public holiday in the sort of like middle of the week ya. Okey, seperti yang saya janji pada minggu lepas, minggu ini saya akan bercerita sedikit tentang kita mula masuk ke Mekah ya. Macam mana kami mendapat tawaran untuk masuk ke sebuah hotel yang hebat pada waktu itu. Of course, sekarang dah ada banyak hotel-hotel yang lebih hebat di sana. Tapi pada waktu itu, inilah hotel terbaru yang hebat pada tahun 2008. Dan bercerita pasal 2008 ni, saya ingin membuat sedikit correction ya. Hotel yang kita buka, selepas saya cek dan saya lihat semula foto-foto lama, blog saya pada waktu-waktu tersebut, saya berperasan ya, bahawa hotel di Madinah itu kita buka pada tahun 2017. Yakni jemaah selesai musim haji di Mekah dan memulakan ziarah mereka memasuki Madinah. So that was in 2007 ya, apabila kita buka hotel di Madinah. So my apology, mistake saya, dan now I'm correcting it. Dan hotel yang kedua yang kita buka ialah pada tahun 2008, 2008. And that's the one in Madinah. Tapi macam mana kita dapat hotel di Madinah tu? Saya tak berapa pasti perbincangan yang pertama dia, because I am not involved dengan perbincangan when it comes to the payment and so on, berapa share yang this company that I work with gets and so on ya. Itu bagi saya tak penting lah. Kita lupakan saja kerana itu bos saya dah uruskan semuanya. Tetapi yang pasti dalam salah satu meeting saya ada dipanggil untuk attend ya. This has nothing to do with the financial gain and so on. On this side dapat berapa, on that side dapat berapa, but it's more on the duty that we need to do. If I'm not mistaken, jika saya tak salah, saya ada di salah satu meeting yang bercerita tentang property di Mekah tersebut ya. Property itu at that particular time tidak mempunyai nama yang betul seperti nama sekarang. Cuma kita tahu ada ura-ura akan diletakkan nama Al-Safwah, because Safwah has a lot of meaning behind the name ya, Safwah Marwah and so on. So bila company kami masuk, company bos saya lah ya, company bos saya masuk, beliau juga ingin meletakkan nama syarikat di situ. Maka apabila digabungkan, jadilah ia sebagai Al-Safwah Royal Orchid ya, Royal Orchid Hotel. Kami mewakili kumpulan The Golden Orchid daripada Malaysia pada waktu itu. So
saya diberitahu bahawa perkembangan hotel yang kita buat di Madinah itu telah pun menjadi topik perbualan kepada pengusaha-pengusaha hotel di Madinah, ya. Kerana salah satu sebabnya ialah kami datang daripada Malaysia dan petugas-petugas ataupun syarikat daripada Malaysia selalunya mendapat liputan yang baik daripada masyarakat di sana, ya, especially the businessmen over there in Saudi Arabia. Jadi tambah mengasyikkan lagi ialah kerana kami ke situ hanya beberapa orang sahaja. If I'm not mistaken, yang bersama dengan saya pada waktu itu adalah saya, Chief Engineer, kemudian Head of Engineer kami, one person who does the accounts yang merupakan anak kepada owner, ya, dan juga owner. So basically kami ada dalam 5 orang sahaja. But operationally yang betul-betul involved dengan operation cuma saya dengan Chief Engineer yang namanya Rozaimi, ya. Ini bukan Rozaimi dalam yang nama yang selalu disebut-sebut oleh Jozan, ya. So ini nama betul dia, Rozaimi, yang bertugas sebagai Chief Engineer sewaktu bersama dengan saya di Madinah dulu. Dan sewaktu di Madinah, saya memegang 2 portfolio sebenarnya. Satu ialah Director of Food and Beverage dan satu lagi ialah Executive Housekeeper. But anyway, kerja-kerja yang kita lakukan di Madinah itu telah mendapat perhatian daripada salah seorang daripada tokoh besar bidang pembinaan di Riyadh yang berkenan untuk membuka sebuah hotel dan in fact mendapat tempat yang very prominent di Mekah pada waktu itu. Dan alhamdulillah apabila kami melawat Mekah bersama dengan tim mereka, kami lihat sendiri bahawa kedudukan hotel itu, masya-Allah, I tell you, hotel tersebut adalah merupakan hotel yang paling hampir dengan Masjidil Haram. Berada di dalam kawasan Masjidil Haram, in fact. Kerana yang buat saya tahu pada mula-mulanya ialah apabila kita bersolat jemaah, ya, para petugas semua bersolat di dalam hotel, ya. Tapi since saya tak tahu what's going on, saya mencari, apabila saya berada di saf depan, saya mencari di mana imam ni. Imam tak ada. Rupanya dia pakai imam daripada Masjidil Haram. Speaker yang dipasang ke hotel and so on. So kita masih lagi berada di dalam lingkungan Masjidil Haram, ya. Tapi walau bagaimanapun saya rasa sedikit tak puas. Jadi as many times as possible saya akan berada di the venue itself di Masjidil Haram. And jika bernasib baik, saya sebanyak mungkin akan turun ke dataran Kaabah. So tawaran itu datang setelah mereka melihat kami bertungkus lumus bekerja di Madinah untuk membuka hotel yang mempunyai bilik lebih daripada 400 jumlahnya. Dan kami buka tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Hari yang sepatutnya guest pertama check-in, hari itulah kami membuka hotel. Dan ini memberikan satu impak yang sangat positif kepada owner baru kami. So apabila kontrak telah pun ditandatangani, kami telah mula bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Saya tak ada banyak barang pun, cuma 2 beg saja dan 1 knapsack. Salah satu requirement untuk saya, kebiasaannya apabila saya ke mana-mana, especially when it comes to opening a hotel and so on, saya akan duduk menetap di hotel. Salah satu sebab kenapa saya prefer duduk di hotel ialah kerana saya ingin tahu what's going on within 24 hours, di dalam waktu 24 jam. Kalau 6 bulan tu 6 bulan lah, saya ingin tahu, ya. So naluri saya tu, saya ingin berada
ingin merasai dan ingin berada bersama petugas-petugas yang membina hotel. So daytime it was like very very noisy, unfortunately. Tapi saya, since I was on the move all the time, jadi benda tu tak menjadi masalah ya. So setelah bilik disiapkan ala kadar, tapi saya dah mula tinggal di situ, dah mula experience dengan piping systemnya, dengan water system yang tak ada air panas, dengan airconnya yang tak berfungsi. Jadi apabila saya rasai sendiri perkara-perkara ini membuatkan saya lebih memahami bangunan tu ya, lebih faham the structure of the building. Dan seronoknya ialah saya dapat duduk bersama-sama dengan engineer. Saya almost 24 hours a day, siang, malam and so on, dan kami terus berbincang. Apabila mendapat tawaran untuk berada di Mekah, membuka hotel di sana, satu perasaan yang amat bangga timbul di hati kami, kerana hotel itu merupakan satu hotel yang besar. Dan di dalam perancangan awalnya, kami telah pun tahu bahawa akan ada 4 ataupun 5 hotel lagi yang akan dibina berderet-deret dengan Hotel Al-Safwah ini. Jadi, if the project goes well, kalau ada rezeki yang lebih, for example, ada kemungkinan besar kita akan buka a few other hotels yang berada betul-betul di belakang Al-Safwah. And I tell you, Al-Safwah ni adalah satu yang to me it's majestic. Banyak view daripada hotel ni, daripada dining, daripada tempat makan. Kita dah boleh nampak Masjidil Haram, kita dah boleh nampak at least to be able to see the bumbung Kaabah. Jika kita naik ke tingkat yang lebih atas, for example bermula daripada tingkat 8, kalau tak salah saya, kita dah mula nampak bahawa Kaabah itu berada betul-betul di depan kita ya. Lokasi dan kelebihan menyaksikan Kaabah daripada tingkap bilik itu tidak terdapat pada hotel-hotel lain, be it Intercontinental. Intercontinental walaupun orang kata dekat, tapi dia berada di sudut yang agak jauh daripada untuk mendapat pandangan yang jelas apabila melihat Kaabah. And then some people were saying that you should be staying at di Zamzam Tower. Yes, Zamzam Tower boleh nampak, tapi still pada pandangan saya ia tidaklah sebaik apa yang anda dapat apabila anda berada di Al-Safwah. I'm not selling the property, but I'm just saying the truth about the location of the property, of the hotel. And in fact, bilik saya sendiri, jika saya balik ke bilik, relax, minum kopi, buat air sikit ke, ataupun makan, berehat sebentar, ataupun habis kerja, saya akan duduk di tepi tingkap. Walaupun saya di bahagian sisi, saya masih nampak Kaabah dan pergerakan. Saya tinggal di tingkat 8, saya masih lagi boleh nampak pergerakan orang membuat tawaf, jemaah membuat tawaf. Jadi saya boleh plan kalau saya berhasrat untuk membuat umrah, for example, saya boleh tengok daripada tingkap saya, oh ramai lagi, nantilah tunggulah sekejap, maybe dalam pukul 2 ataupun 3 pagi saya pergi, for example. So itulah menunjukkan betapa dekat. So we were all so excited, we were all very happy. Kami seperti ingin menangis apabila mendapat berita tersebut, kerana kami tahu banyak syarikat-syarikat besar seluruh dunia yang ingin masuk, termasuklah jenama-jenama hotel yang besar antarabangsa, semua ingin masuk ke situ ya. Dan kami cuma 4-5 orang sahaja yang masuk, dan alhamdulillah mampu menghabiskan pembinaan di situ dan run the show. So it was a very good experience for me, yang membuatkan saya bertambah-tambah berfikir bahawa Masya Allah,
banyak lagi. Lagi banyak saya buka, lagi banyak saya rasa yang saya perlu belajar ya. Okey, apabila kita sampai di situ, bangunan itu adalah bangunan kosong. It's an empty building. It's a very dusty building. And ada pekerja-pekerja engineering dan sebagainya bekerja mengikut plan yang telah ditetapkan oleh arkitek mereka. Saya sering bertemu dengan project manager, bertemu dengan in-house engineer and so on. Dan kami bernasib baik kerana pemilik hotel itu adalah juga seorang sebuah company construction ya, bertempat di Riyadh. So mereka tahu selok-belok pembinaan. So kita tak ada masalah di situ. Kemudian sangat berdebu, sangat-sangat berdebu. Saya memang ada masalah. Saya tak ada asma, tetapi saya sangat-sangat sensitif dengan debu ya. Mata jadi merah, hidung jadi gatal, sentiasa sakit tekak, batuk and so on. So kalau sekarang ni kita pakai mask setiap hari, bermula daripada setahun setengah ni, saya dah pun bermula memakai mask sejak daripada tahun 2008 lagi. Dan selepas pada itu, setiap kali saya batuk atau sesama, memang saya datang ke tempat kerja pun dengan menggunakan mask. So wearing mask now is nothing new to me. But anyway, it was tough membuka hotel, sangat-sangat payah. Meetingnya all the time, setiap waktu ada meeting yang telah ditetapkan, pagi, tengah hari, petang, malam. Kesemuanya adalah semata-mata untuk memastikan yang setiap projek, setiap sudut, setiap tugasan yang diberikan itu menepati skedul-skedul ataupun jadual-jadual yang telah ditetapkan. Kita ada deadline ya, kita ada deadline kerana kita mengejar Ramadan. Untuk Mekah, kalau untuk Madinah dulu, kita buka untuk jemaah haji yang datang daripada Mekah. Tapi apabila kami berkesempatan untuk membuka As-Safwah di Mekah, kami mempunyai target sebelum kami akan menerima jemaah pada waktu Ramadan. So everybody was like pushing maximum. We work almost 24 hours except for construction yang memerlukan drilling and so on. Itu bekerja pada tempoh yang telah ditetapkan. But besides that, the internal and so on, kami bekerja hingga ke malam. Dan itu termasuklah saya yang terpaksa, in that particular hotel, my portfolio was Director of Food and Beverage. Jadi saya harus pastikan menu-menu daripada seluruh dunia ya, kerana jemaah yang akan tinggal dengan kita bukan sahaja daripada golongan Middle Eastern guests, tetapi juga daripada Southeast Asia. Untuk Southeast Asia, saya tak mempunyai masalah kerana menu apa yang saya makan, kemungkinan besar jemaah daripada Brunei, Indonesia, Singapura dan Selatan Thai juga makan ya. Jadi menu-menu itu adalah menu-menu yang familiar dengan saya. So yang menjadi masalah kepada saya adalah menu-menu daripada Middle East. Oleh kerana itu saya harus duduk almost every day dengan executive chef, dengan executive sous chef, saya punya chief steward dan beberapa orang daripada sales department untuk bersama-sama berbincang dan mencari menu yang terbaik yang boleh kami buat ya. Salah satu cabaran apabila menyediakan menu ini ialah oleh kerana hotel tersebut adalah hotel baru. Jadi dapur kami masih belum bersedia untuk membuat cooking trial. Jadi saya terpaksa cari tempat, dan tempat yang terbaik adalah di bilik. So kita turn one of the rooms di atas sebagai one or two rooms yang berada di floor sebagai dapur sementara kita. So daripada situ kita kosongkan bilik tersebut, kita lapikkan bahan-bahan yang tak mudah terbakar di lantai dan pastikan yang semuanya okey, tak ada curtain dalam bilik tu. Dan all the safety measures taken, kita ada fire extinguisher, kita ada fire blanket all ready just in case kalau ada berlaku kebocoran gas ataupun berlaku kebakaran and so on.
we are all prepared, ya. So kita masak dalam bilik, pastikan yang tingkat terbuka, so ventilation is quite okay. And then kita buat food tasting di situ almost every day for about 2 weeks, ya. Siang malam, food tasting, sampai tak perlu keluar makan lagi, cuma perlu makan kat situ saja. So bila kita buat food tasting ni, kita bukan buat dengan 2-3 orang saja. Kemudian kerana jika buat 2-3 orang, dia akan jadi shock sendiri, ya. So kita akan panggil beberapa orang daripada different department dan kita dengar dan kita baca komen-komen yang mereka tulis. Dan kesemua ini saya akan duduk berbincang semula dengan executive chef dan tim-tim yang lain untuk membuat decision what is the best menu that we should propose and we should have in the listings, ya. So mengadakan membuat dapur di bilik itu pun very interesting kerana the nature of the bilik itself is not meant to become a kitchen, ya. Jadi pergerakan dia tu sangat-sangat terbatas. Only limited people could be inside the room or inside the kitchen, and yang lain-lain tu semua berada di koridor, termasuklah steward, and then pinggan mangkuk yang terpaksa kita cuci, periuk belaga yang terpaksa kita cuci harus dibawa ke bawah, and so on. So it was very, very messy. Satu perkara sebelum kita buka pada waktu Ramadan itu yang takkan saya lupa sampai bila-bila ialah berlaku satu kes yang bagi saya sangat-sangat besar, ya. Dapur dah siap, barang-barang semua dah siap, stok-stok kita semua dah masuk. Dapur telah pun kita buat dry run, ya, ataupun kita berlatih menggunakan dapur tu sebelum hari pembukaan, dan kita masak untuk petugas-petugas, imagining that they are all our guests from all over the world. Kita masak and so on. Semua okey. So kitchen technician yang datang daripada syarikat yang menyediakan barang-barang dapur tu semua ada dengan kita. Everybody was happy, the owner was happy, we were all very happy, everything went smooth. Then ada satu perkara yang mengerikan berlaku, ya. 2 hari sebelum first jemaah sampai di Mekah dan menginap di hotel kami, the whole system di dalam dapur itu tidak berfungsi. Dapurnya tak boleh menyala, gasnya tidak entah macam mana, tak boleh jalan. Executive chef bagi tahu dekat saya bahawa dia tak boleh buat apa-apa. Technician tak boleh datang. It's over the weekend, unfortunately, because technician masa tu ada kat tempat lain. Kitchen technician ni tak ramai, ya. So kitchen technician yang kita perlukan, yang kita sangat-sangat perlukan urgently, tak mampu untuk datang ke Mekah kerana berada di luar kawasan. So apa yang kita perlu buat? Jemaah dah mula masuk. Tak silap saya pada hari pertama jemaah kita dah ada 700 hingga 800 orang yang akan makan malam pada waktu itu, ya. Dan sekarang ni 2 hari saja lagi sebelum kita bermula dengan sahur pertama, kemudian bermula dengan iftar pertama. 2 hari saja lagi tu ialah hari ini dah petang, dah lepas asar. Cuma tinggal besok 1 hari. Besok 24 hours saya ada. Kemudian the following day tu bermula dengan sahur pada pukul 1 sampai pukul 3.30 kalau tak salah saya. Jadi saya ada less than 48 hours, less than 36 hours for example, untuk mencari jalan keluar. So kita meeting petang tu, lepas asar kita duduk sampai maghrib. Kita pergi maghrib, balik pada maghrib kita duduk lagi, bincang lagi sampai lepas isyak and so on.
Macam mana kita nak selesaikan masalah ni yang memang tak akan selesai? Memang tak akan selesai. Kemudian saya teringat, saya kata, can we get another hotel to cook for us? Do we have enough of the equipments untuk transferkan makanan-makanan tu daripada hotel lain untuk dibawa ke tempat kita? Kemudian executive chef mula kontak rakan executive chefnya di hotel lain, dan nasib baik pada minggu pertama hotel yang berada di belakang kami, roughly about almost 100 meters away from us, jemaah dia sampai lambat. Meaning, bila masuk minggu kedua, baru dia start to pick up. Sedangkan kami di dalam tier yang pertama, first tier hotels seperti Al Safwa, Intercon, Hilton and Zamzam at that time, even though Zamzam is a little bit towards the back, tapi masih lagi di dalam lingkungan pertama dengan Masjidil Haram tu, dah pun penuh right from the beginning. So kami bernasib baik kerana di dalam lingkungan kedua, hotel yang berada di dalam lingkungan kedua, mereka tak full right from the beginning ya. Mereka cuma full pada minggu kedua and so on. Jadi it's a good revenue generating for them, revenue source for them ya. Jadi kita bayar pada mereka. We did a food tasting. Saya ingat saya jumpa executive chef malam tu juga. Saya jalan roughly about 100 meters away. Saya jalan menuju ke belakang hotel sana, duduk tengok facilities dia adakah the same level dengan facilities yang kita ada. Adakah taste dia ataupun dia punya the preparations ya, dari segi kebersihan, dari segi keselamatan, penjagaan keselamatan, the freshness of the dishes, macam mana food dia orang sampai, dia punya storage macam mana. Saya harus pastikan yang kesemua itu mengikut standard-standard antarabangsa supaya kita tidak mempunyai masalah dengan jemaah ya. Bayangkan jika berlaku food poisoning di hotel kami dan benda ni akan spread the whole wide world ya. Sangat-sangat berbahaya dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, confirm hotel akan ditutup. So saya melawat hotel tersebut dibawa oleh executive chef. Mereka tunjukkan dekat mana barang-barang dia sampai, berapa lama barang sampai di tempat loading bay tu dan di load masuk ke dalam fridge ataupun freezer mereka and so on ya. So I found out that since tempat itu di Mekah adalah sebuah tempat tumpuan, jadi all the regulations adalah sangat-sangat strict. Seperti mana kami strict dengan regulations kami, mereka juga sangat-sangat tegas ya. Mereka memastikan yang kesegaran, kebersihan dan semuanya terjamin untuk para jemaah seluruh dunia. So we signed an agreement. I tasted the food. The food was good. We signed an agreement with the hotel that we'll be taking on about 1 week, starting from sahur and that following day tu. Everything was done last minute. Agreement was done last minute. Saya pergi check hotel dia dalam masa sangat-sangat last minute, dan barang-barang untuk transferkan ke tempat kita saya dah kira dengan tetamu yang akan ke Masjidil Haram, jadi kita akan sangkut di situ. So timingnya semua saya sudah check ya. Pukul berapa dia siap masak untuk sahur, pukul berapa kita akan bawa troli daripada hotel dia datang ke tempat kita. Dan what happen if peak period. Jadi kalau peak period, almost 100 meters away from us will take roughly about 1.5 hours ya. Kerana kita akan menolak all the big containers, hot box kita tu. Di dalamnya ada makanan-makanan panas yang telah ditutup, dibalut semua to keep them warm. Dan kita akan tolak 100 meter daripada hotel di sana untuk sampai ke hotel kita. Dan temperaturenya harus berada pada temperature yang betul ya.
supaya tak berlaku contamination while transporting. So, bayangkan jika berada di peak period, apabila kita nak menuju ke waktu iftar, for example, dan jemaah semua sedang menuju ke Masjidil Haram, ya, you are walking, no doubt you are walking dalam satu direction, daripada belakang menuju ke depan, kerana arah kami adalah menuju ke Masjidil Haram. Jadi budak-budak ni akan tolak troli hotbox tadi tu, berpuluh-puluh hotbox akan tolak untuk 700, 800, 1000 jemaah yang dah sampai. Akan tolak hotbox ni satu arah menuju ke arah Masjidil Haram, tetapi dengan jemaah yang berjumlah ribuan, belasan ribu, puluhan ribu yang menuju ke Masjidil Haram untuk solat maghrib, iftar di kawasan Masjidil Haram, kemudian solat isyak dan tarawih. Ya, so kita terpaksa plan betul-betul. Dia orang dah pergi ke Masjidil Haram sejak daripada asar, ya, dan perancangan kita akan mula menolak sewaktu asar. Apabila solat asar tu sedang berlangsung, petugas kami akan mula menolak makanan-makanan tadi, dan storage pun kita ada dekat hotel tu, ya. So that was wow, bagi saya itu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan untuk saya, kerana jemaah tak tahu makanan tu datang daripada mana. Jemaah was thinking that the food was coming from our kitchen, dan saya juga jadi panik kerana bukan staff saya yang masak, jadi saya tak tahu macam mana dia orang punya preparation. Dan alhamdulillah, sekali tengok saya dah boleh, I have that positive feeling that it is a very good prep dan mengikut standard antarabangsa, ya. So itulah salah satu pengalaman yang sangat-sangat besar selama banyak tahun saya bekerja di bidang hotel. Masuk tahun ni saya rasa mungkin 33 ataupun 34 tahun. Tapi pengalaman dapur, the whole kitchen system collapse itu sangat-sangat mengerikan saya, ya. So itulah cerita saya pada minggu ni, dan insyaAllah kita bersambung lagi pada waktu yang lain, dan sehingga bertemu lagi. Jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen, dan insyaAllah saya akan jawab. Dan jika ada apa-apa soalan, tolong tanya, ya, yang berkenaan dengan topik-topik saya dan juga yang berkenaan dengan bidang perhotelan. Mungkin anda ingin bekerja di hotel, apakah cara-cara untuk mendapatkan kerja di hotel, bagaimana nak bekerja di luar negara, and so on. So please kindly put down your questions, and I will be answering one by one as detailed as possible. Yeah. So that's all for the week. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. So please stay safe, take care, and jangan lupa solat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih hingga kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.